A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayah yang dapat sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita, yakni berkenaan dengan syarat sah salat. Waqala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Syarat ke-9, ketiadaan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dalam solatnya. Dan ke-9, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa di dalam sembahyangnya seperti makan dan minum. Jadi syarat yang ke-9, nak senang cerita, apa yang membatalkan puasa, begitu jugalah yang membatalkan sembahyang. Seperti mana yang kita tahu, apa perkara membatalkan, yakni memasuk sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Kita duk belajar bab puasa. Jadi apabila masuk saja sesuatu dalam rongga tu, maka puasa batal. Kalau kita buat benda tu dalam solat, maka solat kita pun terbatal. Tapi macam mana pula kalau ada tek gigi, celah gigi, nak ludah tak boleh, kapek kita, kotor tempat kita. Lepas tu kalau kita telan ke dia termasuk daripada makan, ataupun kita duk telan air liur, ataupun dia masuk makan atau minum. Jadi kita nak bahas benda tu. Yang pertama sekali yang kita kena ingat ialah apa sahaja perkara yang membatalkan puasa itu, maka batallah di dalam solat. Salah satunya apa? Makan dan minum, yakni memasukkan suatu benda dalam rongga badan. Masuk kat telinga ke, dekat mulut ke, dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu belakang cerita. Tiba-tiba kita kita duduk sembahyang, menguap, mulut ngangah, pot lalat masuk, tertelan pula lalat. Jadi tertelan tu tak sengaja. Ingat, yang membatalkan makan minum dengan sengaja. Sama juga syarat apa? Di antara syarat batal, benda yang membatalkan solat, membatalkan puasa, sama juga dia membatalkan solat. Kemudian, dan memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka, yang mana yang dicakapkan tadi, rongga yang terbuka seperti apa? Seperti mulut, seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya, hidung pun termasuk rongga, dan telinganya sampai kepada batin keduanya. Jadi sama juga kalau kita korek hidung, korek sampai kat sini tak membatalkan, tapi kalau korek sampai masuk dalam tu, itu membatalkan. Sama juga korek telinga, korek dekat ujung-ujung ni tak apa, tapi kalau masuk sampai kat batin. Kat batin tu mana? Dekat dalam dia. Kalau mulut tu sampai kat kerongkong. Kalau apa? Kalau kita masuk benda dekat ni, dekat mulut ni, tak lagi. Dia kena kat batin dia. Dekat kerongkong ni. Termasuk hidung, termasuk telinga. Sama juga dengan puasa. Begitu juga benda yang masuk di dalam rongga-rongga dengan sengaja ketika solat sehingga sampai ke batin dia, ke dalam dia, maka batallah solat itu. Dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja.
Dan jikalau dengan digagahi, dipaksa perbuatan yang demikian itu, sekalipun kerana nadir, yakni biasa yang demikian itu, sengaja ke dengan paksa ke dengan apa ke, tiba-tiba ada orang ambil air masuk dalam mulut kita, tak tahu, dia saja nak belajarkan kita. Dia tahu bahawasanya kalau minum dan makan ketika sembahyang itu batal puasa. Dia nak mainnya kita. Soal dosa tu cerita lain lah. Ni soal batal ke tak batal. Maka apabila kalau orang tu ambil air masuk ke dalam mulut, kita sampai tertelan, yang ni termasuk dipaksa. Dipaksa dengan tak sengaja satu benda beza. Kita masuk sendiri ataupun dipaksa, itu batal. Tetapi kalau tidak sengaja, maka itu tidak batal. Kadang-kadang apa, kita duduk nganggar-nganggar, tiba-tiba dia masuk makanan, kita pun tertelan. Sebab apa? Dia yang paksa. Ingat, kalau paksa tu maka batal juga. Kena kat takbir lain. Dan dua gerak atau dua langkah sedikit, namanya pada uruf. Ni pun sama juga, yakni dua benda dua kali bergerak. Dua kali bergerak lebih daripada dua kali. Sama juga kalau kita garu macam ni, sekali, dua kali, ketiga kali batal. Tapi kalau kita gatal, letak tangan sini, garu pakai jari macam ni, 10 kali pun tak batal. Sebab apa? Dia anggota kecil. Yang batal ni anggota besar. Sama juga kita nak langkah. Contoh, makmum tu dia ganti imam, dia kena ke depan, dia kena paling kuat apa? 2 langkah, kena berhenti dulu. Kalau 3 langkah berturut-turut, batal. Begitu juga dia lompat. Sekali lompat tak ada masalah. Ni lompat tong. Macam hantu apa? Hantu pocong tu. Nak ke depan payah, nak langkah, lompat. Jadi lompat tu lebih daripada 3 kali, sama juga langkah pun begitu juga. Kemudian inilah 9 syarat, maka wajib kita peliharakan dia supaya sah sembahyangnya. Dan jikalau ditinggalkan satu syarat daripadanya, tiada sah sembahyangnya. Kita belajar sebelum ni berkenaan apa? Dengan tempat bersih, tiada najis, menghadap kiblat dan sebagainya, menutup aurat. Kita dah bahas sebelum ni. Jadi syarat-syarat yang 9 ni ialah syarat sah sembahyang. Maka kalau salah satu tak cukup benda ni, ataupun kita melakukan benda ni, maka solat kita tidak sah. Habis. Kemudian kita masuk pula arkanus solat, yakni rukun-rukun solat. Yang ni kita sedia maklum. Jadi kita nak belajar dekat sini, saya pasti tuan-tuan semua dah tahu dah. Tuan-tuan perempuan semua dah tahu dah. Cuma kita nak tahu sama ada kita buat itu sempurna ataupun tidak. Takbir semua orang tahu, angkat Allahu Akbar. Adakah kita angkat tu sempurna ataupun tidak? Sama juga dengan kita qiyam, sama juga kita rukuk, sama juga kita sujud. Semua orang boleh buat. Bahkan kita pun sembahyang secara berjemaah berpuluh-puluh tahun. Cumanya kita nak belajar dekat sini, kita nak ambil paling terbaik. Paling terbaik yang kita boleh buat, paling afdal yang kita buat. Jadi kalau saya cerita semua pun, semua dah tahu dah. Bahkan budak sekolah rendah pun tahu dah cara nak sembahyang. Cuma kita nak bahas benda yang paling apa? Paling afdal. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak kena, insya-Allah. Kemudian kita tengok rukun solat. Ta'rif rukun. Maka erti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukunya yang ia kejadian yang masuk di dalam mahihnya. Mahih ni masuk apa? Masuk benda yang pada hakikatnya. Yakni kalau bahasa Arab dia sebut apa? Ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i wa kana juz'an min haqiqah. Yakni barang yang terhenti di atasnya ada suatu dan ada ia satu juzuk daripada hakikatnya.
Jadi rukun-rukun ni apa? Rukun ni ialah segala benda terhenti kepadanya. Makna kata kalau kita nak sembahyang, kita kena ikut apa yang telah ditetapkan sesuatu, yakni pada hakikat sembahyang itu. Apa dia hakikat sembahyang? Rukun sembahyang tu. Jadi rukun sembahyang apa dia? Niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk dan duduk sujud, baca tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, salawat, salam, tertib 13. Jadi yang tu kita nak bahaskan. Jadi antara yang 13 tu pastilah kita kena ikut cara dia. Kalau tak kena cara dia, maka tidaklah dikatakan solat. Apabila tidak dikatakan solat, maka kalau kita buat macam tu juga, solat kita akan terbatal. Sebab apa? Sebab garis panduan untuk solat dengan rukun. Nak sembahyang macam mana? Kena ikut rukun dia lah. Macam mana rukun dia tak tahu? Tak tahu, kita kena belajar. Okey, yang pertama, rukun yang pertama, sedia maklum, rukun yang pertama ialah niat. Jadi kita nak kena faham, niat dengan lafaz ialah satu perkara yang lain. Lafaz di mulut, niat di hati. Kita berjalan dengan kaki, kita melihat dengan mata. Kalau sebut pasal niat saja, ialah dengan hati. Kalau tidak niat dengan hati, maka solat kita tidak sah. Adapun lafaz, lafaz apa? Lafaz bukan dengan hati, dengan mulut. Usalli fardu maghribi, kita sebut dengan mulut, itu dia panggil lafaz. Tak memadai dengan lafaz. Usalli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tak niat pun dalam hati, tidak sah. Ingat, niat kena dalam hati. Nanti kita belajar macam mana sekurang-kurang niat. Tak perlulah kita nak apa sebut usolli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita hati kita tak boleh apa? Tak boleh nak baca. Tambah pula termasuk orang was-was. Sesengah tu dia apa? Dia was-was. InsyaAllah kita akan perincikan satu persatu. Hari ni niat pun tak apalah. Jadi apa? Supaya apa? Supaya kita betul dengan dia. Sebab benda ni sebenarnya tak susah, tapi sebab kita tidak tahu. Adapun kita belajar nanti 13 rukun ni, Ustaz, saya sebenarnya buat macam lain, bukan buat macam yang ada yang Ustaz sebut tu. Apabila termasuk daripada jahil, tak tahu, maka itu dimaafkan. Kena ingat. Sebelum ni kita ingat lafaz niat saja, kita lafaz usolli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tapi tak niat dalam hati. Bila? Sebelum ni. Sebelum ni tak apa, sebab benda yang tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil salah. Jadi janganlah kita, Ustaz macam tu, saya daripada kecil lagi tak pernah niat dalam hati, cuma saya lafaz je lah. Dah 30 tahun saya solat, jadi saya hanya lafaz, tak niat dalam hati, saya kena qada? Tak perlu. Sebab apa? Sebab benda yang kita tak tahu sebelum ni, maka tidak diambil salah. Bila dah tahu, barulah start daripada ni kita kena buat betul. Tapi kalau kita buat macam yang lama juga, batal. Sebab apa? Sebab benda dah tahu. Okey, pertama niat. Arti niat itu ialah qasdu syai'in muqtarinan bil fi'lihi, iaitu menyehajai, yakni mengsengajakan akan suatu hal keadaannya, serta kan dengan awal perbuatan, maka tempatnya itu pada hati. Jadi saya slow supaya apa? Supaya kita dapat tangkap, tak boleh laju sangat. Jadi ingat, niat itu mengsengajakan. Sebab tu diterjemah usalli, sahaja aku. Jadi apa sahaja berarti kita memang nak buat. Kalau kita tak ada niat nak buat, maka solat kita pun tak sah. Jadi aku nak buat, ataupun sahaja aku, ataupun usalli, sahaja aku nak solat. Jadi dalam hati kita kenapa? Kena ada sahaja aku. Itu dia panggil qasad. Kita tengok lagi. Maka jika ada sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, hendaklah kita menqasadkan dengan hati
hendak mengerjakan sembahyang dan ta'rud fardunya dan ta'yin waktunya, maka yang tiga itu dinamakan qasad, dan ta'rud dan ta'yin dinamakan niat. Okey, yang ni kita kena faham betul-betul. Sebab apa? Yang ni benda wajib untuk niat. Jadi niat pun dia ada syarat. Syarat niat ialah tiga. Yang pertama qasad, yang kedua ta'rud, yang ketiga ta'yin. Qasad, ta'rud, ta'yin. Ini syarat niat. Kalau tak cukup syarat niat ni, maka niat kita pun tak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Macam kita nak sembahyang lah, kita sembahyang tak cukup syarat sah sembahyang. Di antaranya tak menutup aurat, maka tak sah sembahyang. Jadi begitu juga kalau kita nak niat. Niat itu ialah rukun dalam sembahyang. Maka niat itu ada tiga syarat. Sebab tiap-tiap perbuatan yang kita lakukan semua ada syarat. Rukuk ada syarat, sujud ada syarat. Jadi kena tiga ni. Yang pertama qasad, yakni sahaja aku. Yang kedua ta'rud, yakni fardu, aku solat fardu. Yang ketiga ta'yin. Ta'yin ni waktu. Waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke, waktu isyak. Jadi pendek cerita, yang wajib kita letak dalam hati, yang wajib ialah usolli fardu asri, usolli fardu subhi, usolli fardu isya'i. Jadi tiga benda tu. Jadi tiga benda tu mesti kena dalam ada. Kalau usolli fardu tak sebut isyak ke maghrib ke, solat kita tidak sah. Sebab apa? Sebab untuk solat fardu dia ada waktu yang tertentu. Tapi kalau solat yang tak ada waktu, tak tahu nak buat apa, solat 2 rakaat, solat sunat, yang tak payah sebut, tak apa. Usolli sunatan lillahi ta'ala, usolli sunnah. Jadi kita ingat usolli fardu maghribi. Lepas tu pula yang tiga ni wajib. Lepas tu arba'a raka'atin makmuman ataupun adaan lillahi ta'ala. Semua belakang semua sunat. Kena ingat tu. Lagi sekali. Jadi yang wajib kita kena niat dalam hati, apa dia? Usolli fardu maghribi. Ataupun kita sembahyang subuh, usolli fardu subhi. Jadi ingat, kalau kita sembahyang 5 waktu, sebut makmum ataupun sebut imam, dia sunat. Dia tak jadi wajib. Yang wajib ialah solat Jumaat. Kena ingat tu. Jadi sunat kalau yang afdal kita buatlah. Jadi kalau boleh kita sebut panjang, itu paling bagus. Kalau kita teragak-agak ataupun kita ada penyakit was-was, sebab apa? Niat kena dalam hati. Jadi kita niat apa? Usolli fardu maghribi, angkat takbir. Ingat, nak angkat takbir tu nanti kita bahaskan. Dia ada muqaranah dia, kena berserta dia. Kita ambil yang tu dulu. Satu-satu dulu, tak ada masalah. Jadi saya ulang sekali. Ingat, niat tu ada 3. Qasad, ta'rud, ta'yin. Ini syarat bagi niat. Usolli fardu subhi. 3 tu wajib. Adapun imaman makmuman lillahi ta'ala ataupun tunai apa saja tu, itu kesemuanya sunat, termasuk dengan qada ataupun tunai. Yang minggu lepas dah beritahu, minggu sebelum tu beritahu. Ingat, kalau kita sembahyang, kita sembahyang Allahu Akbar, kita dah niat dah sholli fardu maghribi, adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rupanya waktu maghrib dah habis dah, kita tak niat qada, maka itu tak ada masalah. Ataupun kita ingat, oh waktu maghrib dah habis dah, Allahu Akbar, kita sembahyang apa? Sembahyang maghrib kat waktu isyak. Jadi kita sebut apa? Qadaan lillahi ta'ala. Tapi rupanya orang silap azan, waktu tak masuk lagi, tak ada masalah. Ingat, sebut tunai dengan qada, dia mengikut waktu tu. Walaupun kita sebut qada, tapi waktu tu masih ada lagi, kira tunai. Walaupun kita sebut tunai, adaan tu tunai lah, adaan lillahi ta'ala, secara tunai kerana Allah Ta'ala. Tapi kita apa? Dah lebih waktu dah. Kita sebut tunai,
maka itu dikira sembahyang qada walaupun kita sebut sunat. Yang tu tak ada masalah, tak ada isu tu. Cumanya kita nak sembahyang, kita nak sembahyang apa dia? Kena ada 3 ni, usolli fardu subhi. Selain daripada Jumaat, Jumaat kita kena sebut imam ataupun kena makmum. Dia tambah lagi satu, wajib sebut imam ataupun makmum. Ada pun kalau kita sembahyang biasa, sembahyang biasa, kalau tak apa, kita ikut imam ataupun imam dia jadi imam, tiba-tiba orang ikut belakang dia, dia pun tak tahu orang ikut belakang dia, dia sembahyang biasa, orang ikut belakang dia. Kalau dia tak niat imam, maka dia tak dapat pahala jemaah. Tapi sembahyang dia sah juga. Jadi itu termasuk benda sunat. Ni sekarang kita nak bahas niat. Jadi itu yang penting. Okey. Jadi 3 tu. Kalau tak faham apa, payahlah apa qasad, apa ta'arud, apa ta'yin. Jadi usolli fardu subhi. Ingat 3 tu je. Yang tu penting, wajib. Kalau kita tak cukup 3 tu untuk selain apa solat fardu, bukan solat Jumaat, maka apa, tak sah kalau tak cukup satu. Kalau Jumaat dia tambah lagi satu, sama ada imam ataupun makmum. Kemudian dan jika sembahyang bagi orang yang musafir, maka ditambahi qasar pula, kerana disyaratkan niat qasar itu di dalam takbiratul ihram. Sama juga. Jadi 2, bukannya 1. Jadi solat fardu tu dia 3 saja. Tetapi solat jamak qasar, solat jamak qasar kita kena niat. Kalau qasar, kita kena sebut qasar lah. Sebab apa? Kita ringkaskan 4 jadi 2. Itu kita kena sebut. Ataupun solat Jumaat, yang tu kita kena sebut qasar, kita kena sebut qasar. Jumaat kita sebut imam ataupun makmum. Tapi nanti kita bahas pula lah bab solat qasar macam mana. Sekarang ni kita nak faham yang tu dulu. Yang penting 3 tu kita kena sebut dalam hati. Adapun lafaz, lafaz nanti kita bahaskan sikit. Kemudian berkenaan dengan niat, sebagai contoh, niat, contoh kita semayang, lepas tu tiba-tiba syak niat. Syak apa? Syak masuk kata ragu-ragu, 50-50, aku buat ke tak buat. Dia kaedah dia senang saja. Kalau kita tengah sembahyang, kita syak dalam diri kita, was-was, tadi kita tengah sujud ni, tadi aku rukuk ke tak rukuk, maka benda yang lepas kira apa? Kira kita buat, walaupun kita tak buat. Sebab apa? Syak. Syak ni 50-50. Waktu kita rukuk, waktu kita contoh kita duduk di antara 2 sujud, tiba-tiba kita sedar duduk di antara 2 sujud. Tak tahulah kita sembahyang tu mamun ke macam mana, tiba-tiba duduk di antara 2 sujud. Kita fikir, tadi aku sujud ke tak sujud? Maka benda yang lepas tu apa? Kira buat. Tu kaedah dia. Kecuali niat. Ingat tu, kecuali niat. Niat tak boleh. Sebab apa? Kalau niat syak, maka kita kena ulangkan niat. Sebagai contoh, kita ambil contoh dulu. Contoh, tiba-tiba imam masuk, dia bacalah Quran surah binas apa semua, tiba-tiba nak angkat takbir, dia lupa niat, sebagai contoh. Benda tu kita sembahyang, tiba-tiba ada orang ikut kita belakang jadi imam. Jadi tiba-tiba kita baca Quran surah binas malikin nas ilahin nas. Ingat, kalau kita nak sembahyang tidak disunatkan baca bismillah. Kalau kita nak baca bismillah, kita kena baca ada surah selepas dia. Macam apa? Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Tu tak apa. Jangan terus bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Maka itu tidak dikira sunat. Jadi buat benda yang sia-sia. Setiap perkara dimulakan dengan bismillah itu kerana apa? Kerana nak berkat. Maka hadis Nabi SAW, la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka barang siapa tak dimulakan dengan bismillah, maka terputus, yakni qalilun barakah, yakni kurang berkat. Apa saja kita nak buat benda yang baik, kurang berkat, kecuali solat. Solat tak perlu. Jadi sebagai contoh, ni contoh imam ni, dia syak untuk niat. Jadi
Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, insyaallah waswasun jinnati wan nas. Lepas tu terus dia takbir, Allahu akbar. Dia takbir pula, dia baca doa istiftah macam biasa apa. Tiba-tiba dia syak. Ni imam ni contoh imam. Kita ambil imam dulu. Tadi aku baca ke tak baca? Ni makmum dah penuh belakang ni. Solat fardu pula 50 orang sebagai contoh. Sebab kalau perbuatan lain seperti kita lupa sujud rukuk ke, makmum bagi belakang boleh tahu subhanallah subhanallah, tak apa dah tahu dah. Tapi bila sembahyang 50 orang kat belakang, kita dah baca surah dah, imam tu dah baca surah dah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dah baca surah, bukan al-Fatihah, dah baca surah dah. Tiba-tiba imam tu dia syak sama ada niat ataupun tak niat, maka dia kena angkat takbir perlahan-lahan. Makmum dah ikut tu tak ada masalah. Dia kena angkat takbir perlahan, maka dia teruskanlah. Sebab apa? Dia mula pada niat tu. Itu satu. Itu tak apalah rakaat pertama. Contoh dia apa? Imam sebagai contoh, lagi sekali ulang. Nak bagi kita faham ni. Jadi imam pun duduk. Okey, saf, rapatkan saf. Masuk rapat-rapat contoh. Lepas tu dia pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dia bacalah doa. Doa tertentu. Lepas tu dia lupa niat. Lafaz pun tak ada, niat pun tak ada. Jadi tiba-tiba Allahu akbar. Dah baca al-Fatihah habis dah. Dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dah baca surah. Tiba-tiba aku tak baca tadi niat. Apabila tak baca niat, dia kena angkat takbir secara diam-diam. Allahu akbar. Yang mana makmum dengar tu, dengarlah. Tapi sekarang kita mic pun dengar juga. Tak ada masalah. Jadi kita angkat Allahu akbar, angkat slow balik. Seolah-olah kita niat semula, maka makmum pun boleh terus. Tak ada masalah. Tapi yang masalah rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Yang tu masalah. Sebab kena ingat kaedah kita, apabila mereka itu syak tentang berkenaan rukun solat, termasuk sujud ke, termasuk rukuk ke, termasuk i'tidal ke, tinggal satu rukun, sama ada dia syak satu rukun, maka itu tertolak. Kalau kita sembahyang seorang diri, tertolak. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, kalau imam lupa, orang dah sebutlah subhanallah. Kalau kita sembahyang seorang diri, kita lupa tadi aku rukuk ke tak rukuk, maka rukuk. Tapi jadi imam, tiba-tiba imam naik rakaat kedua, dia baca al-Fatihah, baru dia teringat rakaat pertama tadi aku tak niat, ataupun dia syak. Sama ada dia tak baca ataupun dia syak, tu sama je hukum. Makna kata dia kena angkat perlahan. Angkat perlahan juga. Tetapi rakaat pertama itu tidak dikira. Ingat, rakaat pertama itu tidak dikira. Tetapi masalah bila? Masalahnya apabila tahiyat akhir. Jadi imam kena tahiyat akhir macam biasalah. Walaupun tadi yang pertama tadi dia apa? Dia lupa. Jadi imam tahiyat akhir, imam bagi salam, dia kena bangun, kena tambah lagi satu. Lagi sekali, imam dia rakaat pertama dia tak niat, lepas tu tiba-tiba dia rakaat kedua baru dia fikir syak, aku niat ke tak niat tadi. Ni imam, dia kena angkat seslow. Jadi dia sembahyang baru satu rakaat, maknanya dia kena apa? Cukup 4 rakaat, bererti dia kena sembahyang 5 rakaat. Okey, apabila rakaat yang keempat, kalau ikut yang rakaat keempat bagi makmum, rakaat ketiga bagi imam. Apabila rakaat keempat imam bangun, lepas tu makmum 3-4 orang, sebab sembahyang 50 orang ni, subhanallah subhanallah, imam buat keras macam tu. Imam tetap juga bangun, imam tetap juga jalan. Jadi makmum kena faham, apabila dia tegur imam, imam buat keras, pasti ada benda yang apa? Yang tak kena. Makna kata makmum bagi salam mufarakah, bagi salam sendiri. Imam tu dia kena sembahyang, sebab apa? Dia nak kena jaga solat dia. Jadi imam tu kena sembahyang seolah-olah dia sembahyang 5 rakaat. Sebab apa? Rakaat pertama dia tak niat, ataupun rakaat ketiga baru ingat. Sembahyang zuhur rakaat ketiga baru dia fikir wafaz, aku niat ke tak niat. Mana kata kalau ada syak dalam diri dia, dia kena
angkat balik takbir secara senyap. Jadi rakaat keempat dia bangun, dia kena tambah lagi walaupun makmum itu subhanallah subhanallah subhanallah. Kena ingat itu bagi imam ataupun bagi makmum. Bagi makmum tak ada masalah lah, ataupun bagi makmum sembahyang sendiri. Kalau kita sembahyang apa sampai rakaat keempat, tiba-tiba dah bangun dah, kita nak baca Fatihah, aku rasa daripada rakaat pertama tadi aku tak ada niat. Aku baca Qul a'udzu bin nas, lepas tu angkat takbir tak niat. Maknanya dia kena tambah, dia rakaat keempat kena tambah lagi 3 rakaat. Tu sembahyang seorang diri tak ada masalah. Ataupun dia sembahyang dengan berjemaah, dia sembahyang dengan imam, rakaat terakhir baru dia niat, maka imam bagi salam, dia bangun, dia tambah lagi 3. Sebab apa? Sebab kita kena ingat kaedah kita, kalau lupa niat memang kena ulang. Tapi kalau benda-benda lain kita syak, maksud kata syak dengan lupa itu samalah. Kita dah sujud, aku rukuk ke aku tak rukuk tadi, yang tu kira rukuk. Tapi niat tak ada kompromi. Niat seolah-olah kena ulang balik. Tapi niat mesti dalam keadaan orang itu qiyam. Kena ingat, waktu sujud tak boleh niat. Tiba-tiba dia teringat waktu sujud, tak boleh, dia kena bangun balik. Tiba-tiba imam teringat waktu apa? Waktu rukuk. Waktu apa? Waktu rukuk, waktu i'tidal, ataupun waktu sujud. Dia nak niat, dia kena bangun balik. Waktu tu dia tak sah sujud, tak sah apa? Tak sah niat. Sebab apa? Niat itu waktu qiyam. Kalau bagi orang duduk, qiyam dia waktu duduk tu lah. Waktu duduk. Tu kalau sembahyang duduk. Kalau sembahyang berdiri, memang kena waktu tu, kena niat waktu berdiri. Jadi bukan apa, kita nak bagi tahu ni supaya apa? Supaya kita kena dengan rukun. Yang ni jangan jaranglah berlaku. Cuma kalau berlaku kita tahu. Sama juga kalau kita nak tegur imam, kita tegur saja lebih daripada 3 kali, imam tidak buat, maka kita kena mufarakah. Kadang-kadang kita yang silap. Kita silap kira imam dah cukup 4 dah, subhanallah subhanallah. Lepas tu imam tak gerak, dia buat macam dia kerah dia aja, maka cukup 3 kali. Janganlah imam duduk tegak, berdiri tegak apa tu, imam rakaat keempat dia bangun, ni subhanallah subhanallah, ni subhanallah, semua subhanallah. Jadi hanya 3 kali saja. Ada seorang beritahu cukup, bukan nak kena semua orang beritahu. Yang tu kita nak kena apa? Disiplin. Ni kalau imam buat salah tu satu, sekali perempuan-perempuan beritahu, tak adalah macam tu. Cukup sekadar seorang saja yang dekat depan ni. Yang dekat depan ni pun kita apa? Kena alert. Jadi masa kita pun dah habis lah. Tu baru buat niat saja. Tapi dia tak payah mana pun. Cuma kita ulang balik, niat itu ialah kewajipan. Lepas tu pula niat itu ialah 3 syarat. Fardu maghribi ataupun qasad usolli. Ta'rud ni fardu. Ta'yin ni ialah apa dia? Maghrib ke, asar ke, isyak ke, subuh. Jadi usolli fardu maghribi kena dalam hati. Adapun kalau kita nak lafaz dengan mulut, itu sunat. Ingat, itu sunat. Kalau tak lafaz kurang pahala. Tapi baik kita lafaz daripada tak lafaz. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masa angkat takbir tu berserta dengan niat. Macam mana? InsyaAllah nanti kita akan cara pula. Tu tadi kewajipan niat pula, syarat niat. Macam mana nak niat tu masuk? Waktu bila nak masuk? InsyaAllah akan ke depan nanti kita bahaskan. Cuma yang kita setakat ni yang kita tahu, kita buat. Kena ada sebut 3 benda tu, iaitu yang wajib dengan hati. Yang mana sebelum ni duk sebut dengan mulut, maka itu tak sah. Tapi sebab kita tak tahu, tak ada masalah. Setengah orang dia apa? Dia ingat niat tu, dia lafaz sebut usolli fardu maghribi. Orang duk sebut lafaz niat, oh macam tu ke lafaz niat? Dia pun usolli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Tapi niat dalam hati tak ada. Allahu akbar. Ingat yang tu tak sah. Tapi kalau dah lepas tu, biar lepas. Sekarang kita dah tahu, kita kena niat di dalam hati. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika
وانشر علينا من خزائن رحمتك وزكنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.